Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali pada petang Ahad ini untuk kita kembali sama-sama mempelajari dan mengambil faedah daripada kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah yang diterjemahkan dengan tajuk Jalan Golongan yang Selamat, At-Ta'lif Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, iaitu yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang berasal daripada Syria yang meninggal pada tahun 2010 pada hari Jumaat. InsyaAllah kitab yang memuatkan 46 bahagian ataupun perbahasan yang berkisar pada perbahasan pokok agama, iaitu At-Tauhid dan lawannya syirik, serta menjelaskan firqah-firqah yang ada pada umat Islam yang mana satu daripadanya hendaklah kita berjalan di atasnya teguh, dan ciri-cirinya dinyatakan di dalam kitab ini. Ada yang telah kita lalui dan ada yang akan datang nanti penjelasannya. Baik, untuk pertemuan pada kali ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh, iaitu pada muka surat 117 bahagian yang ke-23. Betul iaitu perbahasan tentang tawassul yang diperbolehkan. Maknanya ada juga nanti datang penjelasan tawassul yang tidak diperbolehkan ataupun tawassul yang dilarang pada bahagian 24. Jadi ada dua perbahasan yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah, iaitu tentang salah satu amal ibadah yang dinamakan iaitu tawassul. Dan tawassul ini terbahagi pada dua, iaitu tawassul yang masyru' yang disyariatkan dan tawassul yang mamnu' yang ditegah, yang dilarang. Tawassul yang terpuji, tawassul yang tercela, tawassul yang ditetapkan, dan tawassul yang dinafikan. Barangkali ada di antara kita pertama kali mendengar perkataan tawassul. Jadi tawassul ini adalah bahagian daripada agama, dan hukum bertawassul ini, hukum melakukan tawassul, ia adalah merupakan perkara yang disepakati oleh ulama Islam di sepanjang zaman sampai saat ini. Jadi disyariatkan bertawassul, namun berlaku perselisihan yang tajam dalam tata cara bertawassul. Sebab itu ada tawassul yang dipuji, disuruh, diperintahkan, dan ada tawassul yang tercela, yang dilarang, yang hendaknya dijauhkan. Jadi mula-mula dibicarakan tentang tawassul yang diperbolehkan, yang dituntut, yang kita hendaknya melaksanakannya. Apa makna tawassul ni?
Ya, tawassul, at-tawassul. Alif, ta, waw, sin, lam. At-tawassul. Ya. At-tawassul. Jadi at-tawassul al-masyru'. Baik. Tawassul yang diperbolehkan. Asal kata at-tawassul ini adalah ya dari kata kerja, masdarnya adalah iaitu tawassala yatawassalu. Ya, tak apalah, berdengar aje lah. Saya pun tak tulis, saya tak baca je. Ya. Jadi jamaknya adalah wasail. Wasail. Apa makna tawassul ini? Iaitu berperantara. Maknanya menjadikan satu wasilah untuk mencapai sesuatu yang dituju. Ya, mengambil sebab untuk mencapai tujuan. Tu. Ataupun perantara. Ya, adanya menjadikan satu perantara untuk mencapai sesuatu yang dihajatkan. Iaitu segala yang menyampaikan keinginan seseorang kepada sesuatu yang ingin dia raih. Kalau dari sisi definisi ibadah, iaitu jalan atau cara yang diambil untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu ya, tawassul itu adalah al-qurbah. Bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan melakukan pelbagai perkara yang dikategorikan ibadah. Dan ibadah itu ya hendaklah ibadah yang disyariatkan. Dan jalan untuk menyampaikan dalam melaksanakan ibadah itu juga hendaklah perkara yang disyariatkan. Ya. Jadi jalan mendekatkan diri kepada Allah, ya, tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih sesuatu. Ya, contoh bertakwa kepada Allah adalah wasilah untuk meraih keberkahan, untuk meraih dimurahkan rezeki dengan bertakwa kepada Allah. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin ila akhir ayat. Dan sekiranya penduduk satu qaryah, kampung, kota, daerah, negeri, ya, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan turunkan keberkahan daripada langit dan bumi. Jadi jalan untuk meraih keberkahan rezeki ya daripada Allah, sama ada yang turun daripada langit atau yang keluar terbit daripada bumi, iaitu dengan bertakwa. Itu wasilahnya adalah bertakwa. Contoh untuk mendapat pengampunan daripada Allah dan Allah kurniakan pahala dan masuklah menerusi pintu syurga Ar-Rayyan, iaitu dengan apa? Berperantara dengan apa? Amal puasa. Betul kan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nak mendapat pengampunan adalah dengan menerusi wasilah apa? Berpuasa. Maka kiaskanlah kepada yang lain. Ya, contoh kalau nak dipanjangkan usia, bagaimana caranya? Nak dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki, hubungkan silaturrahim. Jogging pun termasuklah, itu sarana kauniyah. Baik. Wasilah tu ada dari sisi kauniyah dan ada dari sisi syar'iyah. Faham tak sangat ni? Kauniyah itu adalah sesuatu ketentuan alami Allah ciptakan, sebab musabab dari sisi dunia. Contoh, makan adalah asbab kenyang, minum adalah asbab terusilnya dahaga. Itu urusan apa tu? Dunia, betul kan? Keperluan urusan kita. Bekerja adalah sarana untuk meraih upah. Boleh faham? Itu kauniyah. Dan kauniyah juga ada yang terpuji, ada yang tercela. Betul kan? Boleh faham? Contoh, dia bekerja tapi kerja profesionnya yang haram. Tapi dapat tak upah? Dapat. Terpuji ke tercela? Tercela. Sama je. Begitu juga kalau dari sisi wasilah syar'iyah tadi. Ya. Contoh, ya, dia nak meraih sesuatu, salah satu wasilahnya adalah dengan berdoa kepada Allah, mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, dan kalau dia keluar daripada ketetapan syariat, maka wasilah itu adalah tercela, terlarang, sebab caranya tidak ikut ya SOP-nya yang telah ditetapkan oleh agama. Boleh faham setakat ni? Itu wasilah. Ya. Jadi maksudnya adalah ibadah yang
dengannya dimaksudkan tercapai redha Allah dan syurga. Kita berbuat amal ibadah, wasilahnya dengan melakukan pelbagai ketaatan dan pelbagai bentuk jenisnya, tak lain dan tak bukan untuk mendapat redha Allah, dapat pahala, dan kepuncaknya di negeri akhirat mendapat syurga. Baik, sekarang kita masuk kepada penjelasan Syekh rahimahullah. Jadi tahulah tawassul tu adalah perantara jalan, tata cara untuk meraih sesuatu. End, dia punya end destination tu by means. Means tu apa? Cara lah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 35. Al-Imam Qatadah rahimahullah, ni ulama tabi'in, ya, yang lahir pada tahun 60 Hijrah dan meninggal pada tahun 118 Hijrah. Seorang ulama sejak asalnya adalah buta, tetapi dia adalah pemuka ulama di zamannya. Dan dia berguru dengan beberapa sahabat Nabi SAW yang masih ada, seperti Anas bin Malik radhiyallahu an dan beberapa orang lagi. Dan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, dia sangat terkenal. Dia akan ditemui di namanya menjelaskan tentang tafsir ayat itu dan ini dalam khususnya kitab-kitab tafsir bil maksur, semisal tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi dan pelbagai lagi. Jadi Al-Imam Qatadah ni sangat terkenal. Seorang mufassir, seorang yang hafiz, ya, hadis, ya, seorang yang alim di zamannya. Jadi ketika mana dia menafsirkan ayat ini, dia berkata, yaitu dekatkanlah dirimu kepadanya. Taqarrabu ilaihi. Ya, dekatkanlah diri kamu kepadanya, yakni Allah Ta'ala. Bagaimana? Bita'atihi. Yaitu dengan ketaatan, ya, kepadanya. Wal amali bima yardi, dan amal yang membuatnya redha. Betul. Betul. Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Jadi maknanya maksud ayat ini adalah wasilah di situ adalah dekatkanlah dirimu kepadanya. Ya. Bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah? Dengan ketaatan dan amal yang membuatnya redha. Jadi wasilahnya adalah apa? Menerusi ketaatan dan amalan. Dan syarat ketaatan dan amalan itu yang dibuat hendaklah mendapat redha daripada Allah. Jadi ayat ni bagi kaedah. Wasilah itu mesti wasilah yang diizinkan. Wasilah yang telah ditetapkan dalam syariat. Dan kita sangat mengetahui, ya, sangat maklum bahawa segala urusan yang terkait tentang ibadah seorang hamba, dari sekecil-kecil perkara hatta dalam urusan keseharian kepribadiannya, aktiviti pribadi, sampai kepada hal yang berkaitan dengan Allah, tak ada satu pun yang Nabi SAW tak sampaikan, tak jelaskan. Ya, kerana agama ini secara perinciannya, secara pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya yang berkaitan dengan ibadah, ya, bila kita sebut ibadah termasuk seluruhnya, ya, agama itu sendiri yang terdiri daripada 3 cabang utama: akidah, ibadah dan akhlak, yang semuanya tersimpul dalam hadis Nabi SAW tentang pertanyaan Jibril alaihissalam pada Nabi SAW. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itulah dia pokok agama. Ya, itu pokok-pokok dia. Ya, cabang-cabangnya juga diterangkan oleh Nabi SAW. Maknanya dalam usaha seorang hamba untuk mengakrabkan dirinya dengan Allah, jelas. Usaha hamba sesama hamba, pokok-pokoknya juga jelas, prinsip-prinsipnya. Dan cabang-cabangnya ada yang telah ditetapkan dan ada yang diberikan keizinan untuk manusia ikut campur tangan. Itu dalam urusan dunia. Manusia diberikan keluasan dalam urusan itu. Tapi dalam urusan ibadah, siapa pun dia tak diberikan hak prerogatif untuk menggezetkan sesuatu SOP yang berkaitan dengan agama. Yang ini ni yang banyak manusia terjatuh. Ya, yang dilarang dalam agama kita. Ya. Jadi tak ada satu pun yang Nabi SAW tinggalkan sesudah kewafatan Nabi SAW, agama lengkap, sempurna. Taraktu fikum, apa kata itu? Taraktu fikum amrain itu yang tentang aku tinggalkan kamu pada 2, nak sebut ni. Yang hadisnya adalah ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa hali.
Aku tinggalkan kamu, taraktukum ala, aku tinggalkan kamu ya di atas agama ni terang benderang, putih bersih. Permisalannya seperti apa? Malam seperti siang. Maknanya apa? Jelas sekali. Tak ada satu yang tersembunyi. Barang siapa yang menyimpang, dia pasti binasa. Barang siapa yang keluar daripada aturan agama yang telah sempurna, lengkap, tersusun rapi, ya, maka dia pasti akan binasa. Binasa apa? Pertama, kebinasaan pertama, dia terjatuh dalam menyulitkan dirinya sendiri. Kerana perkara yang sedia ada, dia tinggalkan. Dia pergi sibuk dengan perkara yang tak sepatutnya dia menyibukkan. Tu. Baik. Baik, tawassul yang disyariatkan, yakni yang diperbolehkan adalah tawassul sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Diteladankan oleh Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabatnya. Jadi semua dah ada rujukan. Tak perlu untuk mereka cipta, mewujudkan, tercari-cari. Start from scratch. No need to reinvent the cycle. Dah ada dah. Just follow through. Ya. Tawassul yang disyariatkan itu mempunyai banyak macamnya. Di antaranya adalah, jadi tawassul yang dimaksudkan di sini adalah salah satu cabang tawassul ni, aplikasinya adalah dalam bentuk berdoa. Dia paling banyak dalam bab berdoa. Minta ya untuk mendapatkan sesuatu dengan bersandarkan, berlapik dengan sesuatu untuk meraih. Di antara bentuk mustajabnya doa pada Allah adalah dengan bertawassul. Bertawassul, bersandarkan dengan sesuatu asbab ya, yang disyariatkan. Sebab ada nanti orang yang bertawassul menerusi doanya dengan sesuatu yang tak disyariatkan. Baik. Bagaimana? Satu, contoh. Iaitu bertawassul dengan iman. Yang ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang itu seperti yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran tentang hambanya yang bertawassul dengan iman mereka. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ni bertawassul dalam berdoa. Kaedah berdoa ni ada pelbagai bentuk caranya. Salah satunya adalah dalam bentuk, dia bertawassul dalam berdoa ni adalah bila kita buat dia. Menggunakan kaedah berperantara ni dengan perkara yang disyariatkan ni, bila kita berada dalam keadaan yang sangat terdesak. There is no way out. Dead end. Dah terasak sesak sangat dah ni. Lalu kita minta kepada Allah. Dengan penuh pengharapan agar immediately kita dapat. Maknanya dia segera. Sebab tak boleh tunggu dah. Keadaan yang sangat cemas, sangat kritis. Maknanya ini doa bentuk apa? Minta pada Allah, ya Allah segerakanlah. Sebab kebiasaannya kita tidak seperti itu tu kan. Kita tak mendesak seolah kita mendesak Allah Ta'ala. Itu su'ul adab. Tapi ada keadaan di mana kita sangat berharap. Tersepit sangat. Banyak kan berlaku dalam kes kita, betul kan? Nanti akan diberikan contoh. Ya, terkadang kita naik kenderaan, perjalanan, kemudian di malam hari tiba-tiba kereta rosak. Ya, kereta rosak besok, nak kena sampai ke destinasi, barangkali nak buat mesyuarat ke, nak attend mesyuarat, ataupun kita bekerja sebagai trainer, pukul 9 start. Rosak pula. Ya, jauh lagi perjalanan ni. Tengah malam pula. Dan pelbagai lagi lah. Kiaskan kepada kes-kes yang seumpama. Bahkan ada yang lebih ekstrim daripada itu. Contoh orang yang terdampar di lautan. Ya, kapalnya ya dipukul ombak, dia berpaut pada sekeping papan daripada pecahan kapal tersebut. Terdesak sangat tak tu? Sangat terdesak di lautan yang sangat luas, tidak ada sesiapa pun. Maka ketika itu kaedah yang mustajab untuk segera dapat bantuan pertolongan daripada Allah adalah dengan bertawassul, dengan bersandarkan sesuatu. Sesuatu itu kena tahu. Ya, sesuatu itu yang diizinkan. Satunya adalah bertawassul dengan, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti yang dipaparkan dalam surah Al-Imran ayat 193. Kita tengok maksud dia. Ya Rabb kami. Seru. Ya Rabb, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Ni menjelaskan tentang hal diri. Kami ni, ya Allah, dengar ada orang datang menyeru agar beriman. Iaitu dengan seruan berimanlah kamu kepada Rabb.
maka kami pun beriman. Tu dia cerita keadaan dia. Condition dia tu, perihal dia tu pada Allah. Padahal Allah Maha mengetahui. Ni dalam bentuk apa? Persuade. Macam kita lah. Ya, cerita masalah kita pada seseorang, betul kan? Agar orang itu simpati dengan kita, maka automatik kita tak minta. Tapi dia faham kondisi kita tu, mafhumnya adalah kita berhajat supaya dia bantu. Kita tak sebut, tapi kisah kita itu, ya, orang yang faham pasti dia tahu. Ya, rupanya dia ni dalam keadaan kesempitan perlu bantuan. Tu sama dengan Allah. Padahal Allah Maha mengetahui. Ini adab daripada seorang hamba kepada Rabb. Ya, jadi berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, baru dia minta. Tadi dia menceritakan tentang dia beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi mula dia bertawasul dengan apa? Dengan statement dia bahawa dia beriman. Bila ada orang datang menyeru, dia langsung saja menerima. Mana sikapnya sangat bagus, menunjukkan keikhlasan dan segeranya dia menyahut seruan beriman. Jadi dia sandarkan kepada perbuatan dia tadi tu, pengakuan dia tadi, agar dengan itu Allah akan simpati. Allah simpatilah umpamanya, betul kan? Allah terima. Ya, harap pujuk. Ibarat seorang hamba memujuk. Dia memujuk rayu, mengetahui betapa berharapnya, berhajatnya dia. Ya. Lalu Allah pun, ya, segera memberikan keampunan padanya. Tu. Sebab ada permohonan yang Allah tangguhkan, betul kan? Sebab doa ini permohonan dalam 3 condition. Under 3 conditions Allah bagi. Satu, segera Allah bagi. Yang kedua, Allah tangguhkan, lewatkan di dunia, dapat tapi lambat. Yang ketiga, Allah tangguh lagi lambat. Di negeri akhirat baru dapat. Jadi kita ni sering selalu yang mana yang kita nak? Yang di akhirat ke yang segera? Minta hari ini, sekejap lagi dapat. Yang itu selalunya, betul kan? Sebab tu Allah ciptakan manusia ni bersifat tergesa-gesa. Tetapi dalam kes ini bukan tergesa-gesa. Ini memang sangat memerlukan. Jadi dia mula dengan bertawasul, menyebut dia tu beriman pada Allah. Kemudian barulah dia meminta kepada Allah. Minta apa ni? Supaya diampunkan dosa. Itu menunjukkan betapa berhajat, berharap dia seorang hamba. Dia menyatakan tentang keadaan dirinya. Dalam Al-Quran banyak seperti ini. Ya, contoh, ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 109. Ya, innahu kana fariqum min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna. Jadi sesungguhnya ada segolongan daripada hamba-Ku yang berada di dunia. Waktu mereka berada di dunia itu, mereka berkata, yaqulun rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman. Ya, maka engkau ampunlah kami, ya Allah. Faghfir lana warhamna, dan kasihilah kami, rahmatilah kami. Dia sebut. Ya, sebab apa nak minta tu? Ya Allah, tengoklah ni. Ya, di antara sebab kenapa engkau perlukan ampun kami ni, kerana dulu ya kami ni adalah orang yang beriman kepada engkau. Tu contoh. Ya, begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul ya faktubna ma'asyahidin. Ya, wahai Tuhan kami, ya, jadi masukkanlah kami. Ya, jadi kami beriman terhadap apa yang engkau turunkan. Apa saja ayat-ayat Quran yang kami baca, semua kami sami'na wa ata'na. Walaupun kami tak mampu berbuat, tapi kami tidak sekali-kali mengingkari, menolak. Kami imani, kami percaya, kami yakin. Without any doubt, even sebesar zarah. Tu. Sebab kenyataannya ada orang, dia meragui, betul kan? Ya ke tidak? Ya ke? Relevan ke zaman sekarang? Tu dia kena penyakit tu. Ya, itu iman yang tidak sempurna, cacat. Jadi, orang yang benar-benar beriman. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman. Ya, bima anzalta. Apa yang telah engkau turunkan. Menerusi Al-Quran, menerusi sabda Nabi SAW. Dan bukan itu saja. Wattaba'na rasul, dan kami ikut Rasul yang diutuskan di tengah kami, iaitu Nabi SAW. Ya, jadi, kemudian baru minta, faktubna ma'asyahidin. Maka, ya, masukkanlah kami ya ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan engkau, ya Allah, dan keimanan kami pada Rasul. Jadi sebut. Itu iman yang pertama. Ini disunahkan. Nanti kalau kita tengok tawasul yang dilarang, yang ini yang banyak orang buat. Padahal yang ni punya banyak, dia tak buat. Yang ini yang dituntut. Tu bahayanya jadi ahlul bid'ah.
Dia bersusah payah perkara yang tak ada. Yang Allah perintah banyak ni. Pelbagai versi ni. Di sini ni Syekh rahimahullah menyadarkan ada 7. Saya tambah satu lagi. 8. Dia ambil daripada kitab yang lain. Baik. Yang kedua. Faham sangat ni? Faham Yang kedua, tawasul dengan mengesakan Allah. Yang ini mentauhidkan Allah. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan nun. Ni masyhur lah ni. Allah mengisahkan dalam firman-Nya, "Fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Ini masyhur sangatlah zikir ni. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Gelaplah duduk dalam perut ikan nun. Tapi mukjizat, tak mati dah. Kalau kita masuk dalam perut ikan paus, apa jadi? Asid yang ada pada stomach apa ni, perut ikan paus tu, habislah kita. Betul kan? Macam ikan sardin tu lah, reput tu lah. Tu. Itu Allah menjaga hamba-hambanya. Apatah lagi Rasul. Yang ini mukjizat yang Allah berikan pada penjagaan pada hambanya, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ada termasuk orang-orang yang zalim. Jadi yang berkaitan dengan mengesakan Allah di mana? Iaitu kalimah la ilaha illa anta. Maknanya dia mengikrarkan, dia mengakui, dia declare ya, bahawa sesungguhnya aku ya Allah, hamba-Mu yang mentauhidkan Engkau sebagai Rabb satu-satunya, tidak ada lain daripada itu. Ini buat apa? Penegasan. Clear declaration without sebarang ya keraguan. Ya, kemudian maha suci Engkau. Taukid lagi. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Mengakui ni. Sekarang mengakui kelemahan dia. Kesilapannya di mana? Sebab apa? Nabi Yunus alaihissalam dia berdakwah pada kaumnya, kemudian dia rasa macam putus asa tu kan. Seorang tak nak ikut. Dia pun bawa diri pergi ke laut, naik kapal. Allah datangkan ujian seperti ini. Kemudian dia balik semula. Ya, kaum dia semuanya yang menolak tadi itu beriman semuanya. Inilah satu-satunya nabi yang rasul yang semua kaum dia beriman dengan dia. Rasul lain tak. Berapa ramai disebut dalam Quran? Kalau tak silap saya 100,000 atau 1,000 lebih. 100,000. Al-Quran sebut number tu, berapa yang beriman kaum dia tu. Masya-Allah. Ya, pelajaran berguna ya dalam berdakwah hendaklah bersabar. Bergantung kepada Allah. Dan dalam berdakwah bukan bilangan yang kita fokuskan. Yang kita fokuskan adalah sejauh mana kita dapat sampaikan pada setiap orang. Adapun hidayah untuk seseorang itu menerima bukan ruang lingkup skop kita, bukan. Itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Bijak macam mana pun anda bercakap, the best orator on earth, ya, tapi kalau Allah tak bagi hidayah seseorang, maka kamu tak boleh berbuat apa-apa. Betul kan? Macam sekarang lah kuliah ni. Semuanya mendengar. Tapi belum tentu semuanya memahami dengan cara pemahaman yang sama. Barangkali daripada awal sampai akhir, satu apa pun dia tak faham. Minggu depan, bulan depan tak datang. Ghaibun ba'idun. Allah uji baru satu kelas, tak datang dah. Nampak tak? Rugi atau untung dia? Yang tak datang tu rugi, tapi dia rasa untung. Untung aku tak datang. Tu. Betul. Mafhum muhalafah kebalikannya seperti itulah. Ya. Tu jangan jadi orang yang tertipu. Allah kadang uji kita belajar, duduk dalam kelas, baca buku kitab, tak faham. Langsung tak faham. Tapi disebabkan kesabarannya itu, ya, sampai satu saat ilmu yang dia duduk tu setahun, 2 tahun, tiba-tiba dalam satu saat semuanya terbuka baginya, dia faham seluruhnya. Itu dalam istilah ilmu pengurusan dia panggil apa? Oma. Dia ada 3 jenis. 1 oma, 2 stakoma, 3 koma. Oma tu ada short form 1 minute awareness. Itulah hidayah. Touch sekali je, ya, dia terus tersedar, tersentap, akhirnya dia menyedari, akhirnya dia masuk Islam. Betul, banyak orang seperti itu, betul kan? Terkadang dia lihat disentuh oleh seorang anak kecil yang menunjukkan akhlak yang menakjubkan. Sebab itu terbuka hati dia masuk Islam.
Padahal dia dengar kuliah macam-macam lah. Sekarang, siapa pun boleh mendengar kuliah walaupun dia bukan Islam tu kan. Dalam YouTube ada macam-macam. Tak payah datang kelas. Tu, agama tu, ya, menerobos masuk. Tak ada satu pun yang tak dia masuki. Cuma nak terima atau tidak. Tu Ummah. The importance of Ummah. 1 minute awareness. Ya, kita sabar sampai satu saat Allah bagi. Immediately ni, buka kitab ni boleh faham terus. Bukan setakat buka ni faham. Dia buka flip, page by page until end, immediately dia faham. Allah bagi dia apa tu? Satu speed reading. Satu lagi, apa dia? Ya, dia memorize immediately you. Allah yang memberikan pemahaman pada hamba-Nya, betul kan? Sebab dia sabar. Sabar termasuk ciri orang bertakwa. Sebab tu jalan yang paling ampuh untuk mendapat ilmu adalah bertakwa. Jalan dia adalah bersabar. Be patient, have high resilience. Lepas ujian tu, baru kamu akan rasa Allah akan bagi. Betul kan? Tu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kamu ilmu. Ini tak ada ni dalam prinsip. Ya, konvensional cara berfikir orang-orang putih, orang barat tak. Islam aja. Allah yang mengajar. Sebab Allah adalah Al-Alim. Dan Allah berikan keistimewaan di atas muka bumi ni, 2 kategori manusia je Allah angkat darjat. Yang darjat ni makin diangkat sesuai kedekatan dia makin dekat dengan Allah. Siapa? Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ni, 2 golongan je. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darajat. Spesifik tu, only 2 groups. Berilmu. Sebab belajar ni, very tough. Betul kan? Nak datang tadi ni, ada orang datang kuliah ni, redup sungguh kau Ustaz ni. Ya, petang pula, mendung pula. Tukar waktu pula. Tapi begitulah Allah bagi hidayah sampai kita. Betul kan? Sampai. Walaupun tadi macam-macam ada halangan. Tapi sampai. Jadi di sini ni, tawassul dengan menyebut, declare. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau ya Allah. Tengok mustajab tak ni doa ni? Baca ni. Mustajab. Lalu dimuntahkan oleh ikan itu, dibawa ke tepi pantai. Keluarlah Nabi Yunus alaihissalam daripada ujian tersebut. Dan dia kembali berdakwah pada kaumnya dan seluruh kaumnya beriman kepadanya. Ya, ini pelajaran yang sangat berguna. Baik. Yang ketiga, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini insya-Allah selalu kita dengar ni. Yang famous ni. Yaitu sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah al-asma al-husna. Asma tu nama, al-husna itu adalah yang baik. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang terbaik. Dan nama-nama Allah itu tidak terhitung. Walaupun yang famous kita diajar ada 99 nama. Tetapi nama Allah lebih daripada itu. Ada yang Allah ajarkan, ada yang Allah rahsiakan. Ada yang Allah simpan. Ya. Sebab itu Nabi SAW nanti kisah di padang mahsyar ketika last kali umat bertemu dengan Nabi SAW agar minta segera dilakukan proses penghisaban. Ketika bertemu dengan Nabi Adam AS, ditolak. Dan seterusnya sampai pada Nabi SAW, Nabi SAW tak kata apa-apa. Terus sujud pada Allah. Dan Nabi SAW memuji Allah ketika itu dengan pujian-pujian yang sangat indah. Tu. Ya, menyebut nama Allah. Puji Allah. Tengok ni, adab seorang hamba. Puji Allah. Ya, agar Allah, maknanya bahasa kita, simpati ya. Kesian. Allah pun perintahkan pada Nabi SAW, irfa' ra'sa. Wahai Muhammad, angkat kepada kamu dan mintalah. Mintalah syafaat, aku akan berikan. Tu. Specialnya Nabi SAW. Khalilur Rahman. Khalilullah. Salah seorang daripada 2. Iaitu datuknya Abul Anbiya Nabi Ibrahim AS dan cucu cicitnya Nabi SAW. 2 ni very special, very close dengan Allah di kalangan hamba-hamba ciptaan Allah Ta'ala. 2 Rasul Nabi SAW ya, diberikan keistimewaan. Jadi bertuah tak, beruntung tak kita jadi umat Nabi SAW? Ada jawapan? Ni soal ni, question tau. In return there must be an answer. Faham tak soalan tu? Beruntung tak? Bersyukur tak jadi umat Nabi SAW? Apa tanda bukti kita cinta, kita syukur kepada Allah? Apa bukti kita cinta pada Nabi SAW? Cinta yang sejati.
buat maulud Nabi. Dia berapa bulan tadi ni? Dah nak habis dah kan? Safar habis dah? Habis dah? Satu Rabiul Awal. Tu dia. Bulan. Ya, bulan Rabiul Awal ni sangat sinonim dengan Nabi SAW. Daripada 1 sampai 12 macam-macam orang buat. Tetapi mereka tetap fail dari sisi biografi Nabi SAW. Ajaib. Yang bagusnya kalau mereka nak mengingati Nabi SAW ni, baca kitab sirah. Ya, buat majlis pembacaan sirah Nabi SAW dan pelajaran ya, dan faedah. Dan yang lebih baik lagi, sesudah habis kitab tu diberikan sanad kitab itu, ijazah, pengesahan. Ya, memang begitulah para ulama salaf dulu. Mereka menceritakan tentang kisah Nabi SAW. Itu yang bermanfaat. Ni berkompam, bergendang, terpekik, terlolong dalam masjid dan surau. Jadi tempat hiburan pula. Hilang keamanan. Padahal rumah Allah adalah rumah yang perlu diurus takbir dengan tata cara yang sangat beradab. Bukan tempat untuk menjerit, terpekik, menyanyi atas nama qasidah dan berbagai. Tak pernah dibuat oleh generasi terdahulu. Tak pernah dibuat. Ya. Rumah Allah adalah tempat untuk kita mengingati Allah dengan penuh tawaduk, rendah diri dengan suara yang sangat sederhana. Dan tidak sekali-kali mengganggu orang lain. Tu. Lain yang Nabi SAW buat, lain yang dia buat. Ya. Kalau ditanya tentang biografi Nabi SAW, majoriti mereka gagal. Jadi mereka telah fokus pada wrong issues, wrong matters. Betul kan? Saya sebut sebelum ni, 4 soalan saya tanya. Saya pernah tanya sini 4 soalan. 4 soalan pada bahagian penghujung sesudah kewafatan Nabi SAW. Ya. Momen yang sangat kritikal, para sahabat Nabi SAW berada dalam dilema. They cannot decide what they have to do terhadap pribadi jasad yang mulia Nabi SAW. Yang pertama, bagaimana cara nak memandikan jasad Nabi SAW yang mulia ini? Nak kekalkan pakaiannya yang dia pakai ketika dia wafat SAW atau ditukar dengan pakaian lain? Yang kedua, iaitu bagaimana nak menyolati jenazah Nabi SAW? Ada imam tak? Siapa yang nak jadi imam? Dan yang ketiga, model kuburan Nabi SAW itu. Nak pakai model lahat ataupun syak. Yang keempat, nak dikebumikan di mana jasad yang mulia Nabi SAW? 4 questions. Clear? Jelas tak soalan saya tu? Dilema tu. Boleh jawab tak? Siapa boleh jawab 4 tu? Di sini. Tak boleh juga. Ni bukan kali pertama saya tanya. Saya bagi leave this question, you find the answer. That's assignment. Now I'm asking. Dia punya jawapan. Tu tak boleh juga Nampak? Itu baru hujung. Belum lagi in between. Sejak Nabi SAW dilahirkan sampai kewafatan Nabi SAW. 13 tahun. Please explain to me briefly. Summarize. Kesimpulan tu. 13 tahun di bumi Mekah tu. Apa yang berlaku? Major event yang dia hadapi oleh Nabi SAW. Okey, in transition. Apa yang berlaku? Momen yang kritis. Sebelum Nabi SAW berada di bumi Madinah pada tahun yang ke berapa? 14 lah, 13, 10 di situ kan? 10 tahun di bumi Madinah. Apa beza di antara bumi Madinah dan bumi Mekah dalam perjalanan hidup Nabi SAW? Banyak soalan boleh buat. If you cannot explain, tak boleh terangkan, something wrong dengan kita. Betul kan? Betul atau tidak? Maknanya kita tak ambil peduli langsung, tak nak tahu. Duk sibuk nak bergendam, berkompang bagai. What for? Betul kan? Akhirnya habis begitu saja, seronok. Tapi tak akrab dengan Nabi SAW. Tak hidup sunnah Nabi SAW. Inilah bertawasul dengan Nabi SAW cara yang benar. Dengan apa? Mempelajari sirah Nabi SAW. After that, you try to follow our Prophet footstep. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Tapi tak hidupnya itu. Ya, itulah yang kita nak fokus. Baik. Kembali. Jadi tawasul dengan nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah, nama-nama yang indah. Ya, nama-nama yang indah. Di antara doa Rasulullah SAW dengan nama-namanya itu, iaitu contoh, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Kemudian letaklah apa nak minta. Ataupun Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ni okey, sini pengarang tak terangkan model bentuk bertawasul dalam berdoa dengan mengatasnamakan nama-nama Allah ni dari 2 sisi, dari 2 bentuk. Satu, kita sebut nama-nama Allah secara umum.
Tak spesifik. Ni macam ni ya ni. Ni umum ni. Aku memohon kepadamu dengan segala nama. Betul tak? Segala nama. Satu lagi adalah secara khusus. Sebut nama sesuai dengan permintaan kita. Contoh kita nak minta kepada Allah, iaitu murah rezeki. Macam mana? Ya Razzaq urzuqni. Betul kan? Ya Ghafur Yaghfirli. Ya Ghafur. Betul lah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosaku. Itu begitu. Ya, itu spesifik kan? Sesuai dengan nama tu, sesuai dengan permintaan. Dia itu spesifik satu-satu. Ya Allah, Engkau yang Maha menerima taubat. Ya, terimalah taubat. Engkau yang Maha menerima taubat. Tak ngerti kau Arab, kau Melayu lah. Tak payah. Betul kan? Doa. Sesuai dengan pemahaman. Jadi, ya, sebut nama Allah sama ada secara umum ataupun secara spesifik. Ya, itu doa yang sangat mustajab. Level nombor 1. Sebut nama Allah. Ya. Kemudian tawassul dengan sifat-sifat Allah. Al-asma al-husna dan wasifatul ulia. Sifat Allah yang maha tinggi, maha agung. Sama juga dengan nama tadi, sama ada secara umum atau secara khusus. Kalau secara umum, sebut sifat-sifat Allah itu secara menyeluruh. Contoh, as'aluka ya bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Sifat Allah yang maha tinggi. Tu. Ya, tak sebut satu-satu. Tapi kalau kita nak spesifik, ya, kalau nak spesifik, ya, tawassul dengan sifat Allah ini, contoh, minta sifat Allah. Contoh, ada yang digabungkan sekali dengan nama dan sifat. Contoh, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Al-Hayyu, Al-Qayyum tu nama, betul kan? Nama Allah ni dia ada alif lam depan. Allah, alif lam kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, alif lam semuanya. Tetapi bila kita masuk huruf nida, huruf nida ni ayat apa, seruan. Ya, alif, ya, panggil. Ayat panggil. Ya Allah, jangan seru, ayat seru. Faham? Faham tak ni? Bila masuk ya tu, harfun nida tu, maka alif lam pada nama-nama Allah itu hilang. Dihazaf, dibuang. Kecuali satu tak hilang. Nama itu Allah. Tak boleh alif lam buang, tinggal lam ha je, tak. Tapi selain daripada itu, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Wahhab, At-Tawwab, Al-Bari, dia ada pelbagai itu, itu tetap alif lam dia hilang. Boleh faham? Seperti ini. Ni nombor 4 ni. Kan Hayyu Qayyum kan? Betul tak? Masuk ya, hilang tak alif lam? Tak sebut Ya Al-Hayyu, Ya Al-Qayyum. Tak kena, tak betul. Boleh follow tak sekarang ni? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Okey, itu kaedah untuk bila kita seru Allah dengan namanya. Bila kita seru Allah dengan sifatnya, sifat Allah, maka ditambah di depan sifat Allah tu huruf ba. Bi rahmatika. Rahmat tu adalah sifat Allah. Faham tidak entah? Tak apalah, tak faham tak apa. Yang penting jangan salah faham sudah. Yang penting saya ni faham. Kalau tidak nanti ajar benda yang salah. Ya, tu ambil masa sikitlah. Ni kaedah bahasa Arab ni. Bi rahmatika astaghith. Ni gabung dua sekali, nama dan sifat. Wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya dengan rahmatmu. Ni kan sifat Allah, sifat rahmah. Aku memohon pertolongan. Pertolongan apa? Sebutlah. Ni maknanya boleh digabungkan sekali. Maknanya kita bertawassul dengan nama dan sifat sekaligus atau satu-satu separate. Sama ada secara umum atau secara khusus. Boleh? Okay. Contoh dengan sifat sahaja. Contoh kita ru'yah orang. Ru'yah orang. Ru'yah kita. Kalau kita sakit, kita nak ru'yah diri kita, salah satunya apa? Bukan ni yang berbentuk dengan nama Allah ni. Iaitu contoh kita baca 3 kali, pegang tempat sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratika. Macam mana? A'udzu bi'izzatillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazir. Betul? Betul tak? Kita tak pasti.
Ke ikut betul kata apa saya cakap betul. Cuba tengok dalam handphone ada tak? Doa ruqyah diri sendiri. Tu, ya. A'udzu bi izzati. Izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Rasa betul lah. Ya. Tu kita minta berlindung kepada Allah dengan izzah Allah Taala. Keperkasaan, keagungan Allah Taala. Itu sifat Allah kan? Allah Maha perkasa. Maha berbuat, fa'alul lima yurid. Dia sebut sifat Allah itu. Ya. Lalu kita pun minta supaya dihindarkan sakit dia, disembuhkan. Barang siapa yang baca tu, Allah akan sembuhkan sakit dia. Kita sering terlalaikan di antara metod kaedah yang sangat ampuh, ya, gratis, tidak perlu satu sen pun dibayar, adalah membaca zikir-zikir yang berbentuk meruqyah diri sendiri. Satu bentuk zikir, satu bentuk doa. Jangan lupa setiap hari sekurang-kurangnya 6 kali kita baca. 3 di pagi hari, 3 di petang hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Hafal tak? Betul. Ya, dalam surat ataupun zikir pagi petang. Tu puan Fatina dekat belakang tu, buku tu. Sekarang senang lah, tak payah buku tadi dia. Pergi kat apps, zikir pagi petang. Betul kan? Tak boleh baca semua, baca yang paling penting yang kita berhajat padanya. Sihat tubuh badan. Nak tambah sihat lagi, pergilah berjoging. Jaga makan, betul kan? Tapi itu sebab Tapi saya yakin yang ini nombor 1 saya letak. Berdoa pada Allah. Sihat tubuh badan, betul kan? Kemudian, ya, kalau badan kita sakit, kita ruqyah diri kita. Sebab apa? Kita bergantung kepada Allah. Allah yang memberikan sakit, yang datangkan sakit, kita minta dia kembalikan semula, sembuh. Ya, ini sakit sikit aja, ya, pergi doktor, pergi ke Tok Bomo, Tok Dukun, parah sungguh. Ya, cuba dulu. Di samping kaedah tadi. Baik, boleh Kemudian yang kelima, bertawasul dengan amal soleh. Amal kita. Seperti solat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, dan amal soleh lainnya. Ni apa saja amal soleh lah. Tapi amal soleh tu ada syarat dia. Amal soleh yang kita sampai saat ini yang kita rasa paling berkualiti. Apa definisi berkualiti? Paling ikhlas. Kita boleh cek lah amalan kita, betul kan? Dalam banyak-banyak tentu kita ada ingat satu amalan yang kita rasa itulah yang paling ikhlas panjang usaha. Terkadang bukan berkaitan dengan yang wajib ni. Terkadang barangkali keikhlasan kita ketika itu ketika memberi makan seekor anjing gelandangan. Boleh anjing gelandangan? Atau kucing gelandangan? Atau kita naik kereta nampak orang buang anak kucing di atas highway. Kita nampak 4-5 ekor tu di highway. Kita kata lari mesti mati ya. Keberangkalian dia 99.999. Nak pergi lari mana? Anak kucing sampai hati orang macam tu buat. Dia pergi buang kat highway tu. Akal dia letak mana? Barangkali yang buang tu bukan main lagi kedudukan, pangkat, jawatan. Tak sekolah sungguh. Kezoliman pada tahap tertinggi tu. Orang utara kata buta perut sungguh. Tu saya sekali keluar bahasa utara. Ada perkataan tu, buta perut tu. Ya, sampai tak boleh fikir langsung ke. Nak buang pun janganlah buang kat highway. Kereta punya banyak lalu jari kucing tu, dia bukan cerdik anak kucing kan. Dia pergi tengah habis. Baru ketika tengok anak kucing tu, walaupun dia memang selama ni benci kucing. Dia tak suka kucing. Ada tak orang seperti tu? Ada. Dia memang tak suka kucing. Ada orang di dua kutub. Satu terlalu benci, satu terlalu sayang. Duduk tengah. Yang tengah ni. Ya, dan dia ambil anak kucing tu. Kesian, atas nama kesian tu kan. Ada keperluan hidup lagi iman dia terhadap menyantuni haiwan. Ambil dia, bawa balik. Padahal tak pernah bela kucing. Tak ada keinginan langsung nak bela kucing dia. Bawa balik 5 ekor tu, bela. Kucing tu pula ganas bukan main. Hyperaktif. Kucing ni tak terima kasih pula. Ujian untuk dia. Ujian satu situ. Allah uji pula bila duduk dalam rumah dia. Ya Allah, dia melompat sana, dia melompat sini. Dia cakar sana kerusi habis ya. Habis dah kerusi. Ya. Sabar dia.
Ya, tapi dia bagi dah hak dia. Aku bela kau, bila kau dah boleh pergi hari, aku buang kau pula. Sebab datang nanti datang najis lah, maka susah nak solat ni. Jadi dia ingatlah, itu amalan aku yang boleh ikhlas. Sebut amalan tu. Ya Allah, pada satu hari aku dalam perjalanan jumpa anak kucing. Cerita panjang lebar pada Allah. Padahal Allah Maha mengetahui. Itu maksud dia. Dan ini ada presiden saja, ada kisah sebelumnya. Iaitu dalam kitab Sahih Muslim, terdapat riwayat yang mengisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ini kisah masyhur ni. Kalau dalam perbahasan tawasul, hadis inilah yang dikedepankan. Ya. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Ni short lah ni. Ni maknanya ringkasan. Hadisnya panjang. Ya, boleh tengok dalam Sahih Muslim. Ya, dan juga Sahih Bukhari. Diriwayatkan tentang hadis ini. Kisah 3 orang pemuda, 3 orang lelaki jalan, boleh masuk dalam gua, nak berlindung diri, tiba-tiba batu jatuh, tutup, tak boleh nak keluar. Ya, there is no way out. Ketika itu bergantung pada Allah. Bagaimana cara mereka? Lalu masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Merayu pada Allah. Orang pertama kata, berdoa. Iaitu dia berdoa dengan amal soleh dia. Apa amal soleh dia yang paling dia rasa ikhlas? Ya, iaitu dia memelihara hak pekerja. Dia ada beberapa orang pekerja. Ya, dia bagi gaji, tiba-tiba salah seorang pekerja dia tak ambil gaji. Oi, hilang tahu hala, tak dapat dikesan. Pergi begitu kan. Kemudian tempoh berlalu lama, dia datang pula. Muncul balik. Dia datang tu purposely nak minta gaji dia dulu yang dia tak ambil tu. Lepas tu majikan dia kata, itulah dia. Dia gaji kamu tu. Ternakan punya banyak. Kambing, biri-biri. Biri-biri kambing. Apa lagi entah? Unta ke apa. Kemudian ada lagi. Saya tak ingat dah. Ya. Lalu dia kata, kamu jangan main-main dengan aku. Seolah-olah pun takkan itu. Dia nak gaji kan. Itulah duit kamu tu, aku laburkan ke situ. Lalu dia tanpa cakap banyak, dia ambil semuanya. 1 ekor tak bagi. Persen untuk upah berjaga. Tak ambil semua. Ambil semua dia. Kalau kita apa? Tak guna je. Dah lah aku tolong bela. Ya. Daripada gaji 1,000, tengok sekarang dah jadi 100,000. 1 sen pun dia tak bagi. Tak, dia ikhlas. Tak kisah. Ambil semua. Ni hak engkau. Aku cuma amanah. Senang tak nak cari orang seperti itu di zaman ini? Orang gila je dia. Akan dikata gila pada dia kan? Kau ni gila ke apa? Ada hak kan kau berjaga dia upah tu? Kawan-kawan dapat 10%, okey juga. Tak. Ikhlas je. Masya Allah. Ini orang yang sudah ada sifat amanah dan tiada terikat dengan dunia. Yang kedua, dengan baktinya kepada kedua orang tua. Ini masyhur lah. Ya, dia berkhidmat dengan kedua orang tuanya. Selalu dia bagi minum, dia perah susu, bawa balik bagi pada mak ayah dia yang sudah tua. Satu hari tu dia balik, mak ayah dah tidur. Dia pegang susu tu, nak tunggu mak ayah dia jaga, dia nak bagi. Tak jaga-jaga sampai ke pagi. Dan dia berjaga sampai ke pagi. Bayang. Untung bertuah dapat ni. Anak yang berbakti. Pada zaman sekarang sulit dah. Sulit sangat. Ya. Panggil orang lain jaga mak ayah. Itu sebab dia ada duit. Betul kan? Yang nak derhaka. Senang pun nak jadi anak derhaka di zaman sekarang. Betul kan? Padahal mak kita tu jaga kita 12 orang. 12 tu without failure. Betul kan? Masuk asrama minta duit, tak pernah dia kata tak ada. Ada duit dia cari, mana bawa pinggan mangkuk dia lah, dalam kain batik dia. Betul. Mana ada mengeluh? Kerja tak menentu. Pagi kerja kampung ni, petang kerja itu, petang kerja ini. Betul kan? Itulah dia, keberkahan. Ya. Jadi anak-anak kena berbakti pada kedua orang tua. Tapi cabaran di zaman sekarang. Allah uji orang di zaman kita seperti itu. Kita ni lah, tak terlepas. Kemudian orang yang ketiga bertawasul dengan takutnya pada Allah. Ya, sehingga menggagalkan perbuatan keji yang hendak ia lakukan. Tahu kan kisah ni? Dia ada sepupu lagi tu. Dia berkenan pada sepupu perempuan tu, cantik. Ya. Tapi tak diikat dengan perkahwinan. Cukup tak kat tu? Panjang cerita. Jadi satu hari dia nak berbuat maksiat. Orang tu, perempuan tu ditimpa kesulitan yang sangat payah. Dia tahu sepupu dia ni ada harta, datang nak minta bantuan, pertolongan. Lalu dia kata, aku boleh bantu kamu. Tapi syarat. Syarat kamu dengan aku. Ya. Lalu dia terpaksa. Tapi bila sampai saat nak berbuat, wanita tu berkata, takutlah kepada Allah. Perempuan tu kata dia. Lalu dia serta-merta sedar. Baru dia teringat dengan perkataan bertakwalah kepada Allah. Lalu dia pun segera tak jadi, dan apa yang dia bagi pada wanita tadi dia tak ambil. Dia pun pergi begitu saja. Dia menyesal. Rupanya begitu caranya. Allah bagi kesedaran pada seorang. Itulah 1 minute awareness.
Dan anak buat maksiat tu, orang tu keluarkan perkataannya, ittaqillah ya akhi. Sebab tu salah satu daripada 7 golongan manusia yang mendapat naungan di bawah arasy Allah di hari akhirat siapa? Seorang lelaki yang diajak oleh wanita untuk berzina, dia kata, inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Iaitu hadis tersebut, perempuan yang goda lelaki. Ya, ni lelaki yang goda perempuan. Dia berlaku tuwi, betul kan? Betul lagi di zaman sekarang, lagi parah. Pantang lalu je, wiwit, nak pergi mana? Sibuk lah kau, ikut aku lah nak pergi mana? Jawab dia. Yang tanya tu tadi lelaki, yang jawabnya siapa? Perempuan. Dulu kalau zaman dulu kat kampung, jangan harap lah. Tadi layannya, betul kan? Kau cakap lah apa pun. Punya payah nak dapat. Betul kan? Dapat bagaimana mudahnya? Mak ayah yang jodohkan. Berkenan kau tu pergi tu, kahwin tadi. Zaman sekarang, senang sekali. Baik. Akhirnya Allah pun membukakan pintu gua itu dari batu besar yang menghalanginya sampai mereka semua selamat. Jadi ini bertawasul dengan apa? Amal soleh. Ini doa yang kita sangat berhajat disegerakan dalam keadaan yang sangat kritis. Very critical situation. Inilah caranya berdoa. Yang keenam, caranya adalah dengan meninggalkan maksiat. Misalnya dengan meninggalkan minum khamar, minum minuman keras, berzina dan sebagainya dari berbagai hal yang diharamkan. Salah seorang dari mereka yang terperangkap dalam gua juga bertawasul dengan meninggalkan perbuatan zina. Sehingga Allah menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Adapun umat Islam sekarang, tengok macam mana mereka buat. Mereka meninggalkan amal soleh dan bertawasul dengannya. Lalu menyandarkan diri dan bertawasul dengan amal soleh orang lain yang telah mati. Pergi pada orang mati. Bertawasul dengan orang mati. Padahal orang mati itu tidak berhajat pada mereka. Berhajat pada mereka. Bukan mereka yang hidup tu berhajat pada orang mati. Betul kan? Boleh faham kan? Sekarang ni dalam keadaan sekarang, hidup dan mati. Orang hidup dan orang mati. Siapa yang berhajat pada siapa? Orang hidup berhajat pada orang matikah? Atau orang matikah yang berhajat pada orang hidup? Orang mati berhajat pada? Dari sisi apa dia berhajat? Doa. Betul kan? Doa dan juga apa? Bukan amal soleh. Dan juga agar dia melupuskan segala hak dia terhadap kita. Boleh faham? Melupuskan hak dia terhadap orang mati tu. Orang mati tu ada hutang dengan dia. Dulu pernah menzoliminya, pernah memfitnah, betul kan? Diharap pada orang hidup tu supaya mengampun dengan dia, betul kan? Ya, hutang satu bab lah. Kita ni riliskan, lepaskanlah, lupuskanlah hutang dia tu. Agar dia berbahagia, tak tersiksa. Ya. Dan dosa-dosa dia pada kita. Dulu dia pernah menghina, mengutuk berbagai lah. Apa dia tak kata, halang ceramah sana sini. Terminate itu ini. Kerja dia, kita tahu tu. Tapi kita ampunkan dosa. Sebab dia seorang Muslim. Inilah orang yang memiliki himmah yang tinggi. Bukan senang ni nak ada orang seperti ini. Betul kan? Sebab kita, Allah bagi dua option. Boleh memaafkan dan boleh tidak memaafkan. Berkaitan dengan siapa? Dengan sesama makhluk. Tapi Allah Ta'ala tak mengizinkan dia untuk melakukan kezaliman pada hamba je. Walaupun hamba dia menzaliminya. Tu bayang beza tak Allah Ta'ala dengan makhluk? Boleh faham tak tu? Allah sezalim apa pun hambanya, kecuali dia tak buat kesyirikan, Allah tetap ampunkan hambanya. Walaupun hambanya tak angkat tangan, tak minta. Tapi dengan beberapa syarat lah juga. Tapi akhirnya dia akan diampunkan dosanya setelah dia melalui proses, iaitu disiksa, diazab dalam api neraka untuk tempoh tertentu. Kemudian akhirnya dia akan keluar. Dikeluarkan, dibersihkan dengan air kehidupan. Itu dalam kisah-kisah peristiwa di negeri akhirat. Kemudian dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi dia masuk dalam syurga dengan membawa satu title di awalnya. Title apa? Orang keluar neraka masuk syurga. Title apa dia bawa? Jahannam Miyun. Translationnya adalah mantan ahli neraka. Itulah dia. Mantan-mantan pun berapa luas dia dapat syurga tu untuk dia seorang. Sehingga dia kata, ya Allah, ketika dia nak dimasukkan ke syurga, syurga tu dah penuh ya Allah, dah ditempati, tak ada tempat dah untuk aku. Lepas tu Allah kata pergi. Dia pun pergi. Ya Allah, dah penuh dah. Kali ketiga dia kata, dah penuh dah. Mau tak aku berikan pada kamu di syurga itu? Iaitu kerajaan yang dimiliki oleh raja di dunia, iaitu 10 kali ganda daripada apa yang mereka miliki kerajaan di dunia. Atau 10 kali ganda dunia dan seisinya. Berapa luas tu nanti dapat.
Syurga tu besarnya. Kita seorang tu yang terakhir, yang mula-mula. Tak dapat digambarkan. Tak dapat ditangkap oleh panca indera. Hanya dapat ditangkap oleh apa? Ni pemberitaan-pemberitaan akhirat tentang syurga ni. Dapat tangkap dengan apa? Panca indera mata tak pernah tengok. Mala ainun ra'at. Telinga tak pernah dengar. Wala uzunun sami'at. Hati tak pernah terlintas langsung. You cannot imagine, you cannot visualize. No. Wala khatara ala qalbi bashar. Tetapi dapat ditangkap dengan iman. Betul kan? Iman tu yakin. Syurga ni begini. Pokoknya saja, ada sepohon pokoknya saja contoh perjalanan daripada perdu dia tu. Perdu lah pula. Perdu lah batang tu kan. Awal tu sampai hujung rimbunan dia tu. 70 tahun perjalanan pun tak berjaya lagi melangkaui pohon tu. Tu baru satu. Tanah kita tadi berapa belas? 10 kali lipat. Dunia ni. Oh, banyak pohon dalam tu. Pohon bukan sembarang pohon. Buah-buah ada lagi. Tuan-tuan tahu tak nanti baju kita ni diperbuat daripada apa? Di syurga. Dan warna apa baju kita di syurga? Pakaian kita warna apa? Tak tahu juga. Di dunia macam-macam warna kan? Dalam Quran disebut apa? Ya, warna hijau. Diperbuat daripada apa? Seorang Arab Badui datang jumpa Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tanya, "Ya Rasulullah, pakaian ahli syurga nanti ia diperbuat daripada apa? Adakah dah siap jadi ke atau diperbuat?" Lalu ketawa para sahabat. Seolah-olah macam sini tanya, seolah macam tu pun nak tanya. Tu istimewa Arab Badui ni. Para sahabat suka kalau dia datang sebab dia tanya soalan-soalan yang memang high level lah, walaupun dia orang kampung. Dan soalan yang ditanya tu para sahabat tak pernah terfikir ataupun para sahabat malu nak tanya pada Nabi SAW. Sebab tu kalau para Arab Badui datang tanya, para sahabat memang suka. Itu adalah hadis disebut. Kami dapat mengambil manfaat daripada soalan ni. Sebab orang kampung, there is no barrier. Dan Nabi SAW bagi toleransi, betul kan? Tak marah dan sebagainya. Tapi kalau para sahabat, Nabi SAW ajar etika. Tapi ini orang Arab Badui macam yang masuk dalam tandas, masuk dalam masjid tu, yang kencing kan. Nabi SAW biarkan tu. Sebab dia orang kampung, not educated. Cara bijaknya Nabi SAW mengajar, santunnya Nabi SAW. Kita dalam masjid ganas bukan main dengan budak-budak. Anak siapa? Terpekik, terluluk. Ya. Tak dalam masjid lagi bagus. Macam tu beri cakap pada budak-budak. Dia pun kenal masjid dah tua lah. Bagus lagi budak tu, kecil-kecil dah sampai. Saya tak sedang diri. Ya, tu bahasa kasar. Ya. Lalu Nabi SAW panggil, mana lelaki yang tanya soalan tadi? Lalu Nabi SAW kata, pakaian ahli syurga tu dah siap jadi dah. Dan diperbuat daripada kainnya, diperbuat daripada buah-buahan syurga. Dan di lain versi disebut daripada sutra kan? Sutra halus dan sutra kasar. Nak habis ya? Lebih minit boleh Saya habiskan ni, cara panjang sangat. Okey, yang terakhir. Tawasul dengan minta didoakan oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa seorang buta datang kepada Nabi SAW. Ini sahabat lah, tak dikenali namanya. Disebut ciri dia. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan aku sehingga aku dapat melihat kembali." Memanglah, kalau Nabi SAW berdoa, immediately mustajab. Banyak kan kes-kes ni. Para sahabat datang untuk Nabi SAW berdoa. Sama ada para sahabat yang dikenali oleh Nabi SAW atau para sahabat yang tak dikenali. Sekali je bertemu Nabi SAW, lepas tu tak jumpa lah. Orang kampung lah, Arab Badui tadi. Ya. Ni dia ni. Lalu Rasulullah SAW jawab, "Jika engkau menghendaki, aku akan berdoa untuk kamu. Dan jika engkau menghendaki bersabar, adalah lebih baik bagi kamu." Nabi SAW bagi 2 option. Tujuan dia nak sembuh daripada buta. Memanglah buta ni, tuan-tuan, gelap masa depan, betul kan? Bukan gelap masa depan. Gelap masa depan lah pula, salah. Mana gelap kehidupan ni, tak nampak panorama indah, betul kan? Elok-elok boleh melihat. Kalau buta sejak lahir, okeylah, dah biasa. Banyak orang diuji di ujung usia, dalam perjalanan hidup, ditarik nikmat mata. Sebab itu para ulama ajar kita bagaimana nak merasa betapa sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Cara mudahnya adalah kau pejam mata kamu sekejap. Itulah nikmat Allah. Bayang. Ya, nikmat mata ni nikmat yang sangat agung. Lalu, ya, ia berkata, lelaki buta tadi, doakanlah. Maknanya dia pilih tetap berdoa. Doa agar dia nampak. Ya, tak salah dia. Lalu Nabi SAW menyuruhnya berwuduk secara sempurna. Lalu solat 2 rakaat. Selanjutnya beliau SAW menyuruhnya berdoa dengan mengatakan, "Ya Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ya ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma
Fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi. Qal fa'ala ar-rajulu fabari. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Nabi SAW ajar dia macam mana nak minta pada Allah. Dia sendiri boleh berdoa. Ya, Nabi SAW ajar. Sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan perantara nabimu. Maknanya dengan mengambil keberkahan Nabi SAW. Mengambil keberkahan Nabi SAW ni ketika hidup, ketika mati adalah disyariatkan. Special untuk Nabi SAW, tidak selain itu. Tapi sekarang orang extend pada orang yang dianggap soleh. Tak kena tu, tak kena. Sampai Eli orang soleh di zaman sekarang pun dia ambil. Ya, gosok-gosok sugi kat mulut dia, dia pergi gosok sugi kat murid dia. Tak ada kena-mengena yang tu. Ini rosak. Ya, apa special sangat dia tu? Belum jamin dari syurga ke kan? Tu. Tapi banyak kan berlaku. Ya. Seorang Nabi yang bawa rahmah. Sebut. Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku menghadap dengan perantaramu kepada Rabbku dalam hajatku ini, agar dipenuhinya untukku. Ya Allah, jadikanlah ia pemberi syafaat kepadaku, dan berilah aku syafaat pertolongan di dalamnya. Perawi berkata, lelaki itu pun kemudian melakukannya hingga ia sembuh. Tu. Dia bertawasul dengan apa? Yaitu agar mendoakan untuk dia. Dan dalam kes ini Nabi SAW ajar dia untuk berdoa. Ya, berdoa dengan mengambil keberkahan daripada keberadaan Nabi SAW. Itu ketika hidup. Jadi pelajaran buku disebut, saya syarah panjang baca tu. Hadis di atas mengandung pengertian bahawa Rasulullah SAW berdoa untuk lelaki buta tersebut dalam keadaan beliau masih hidup. Maka Allah mengabulkan doanya. Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut agar berdoa untuk dirinya, menghadap kepada Allah untuk meminta kepadanya agar dia menerima syafaat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menerima doanya. Ni dia punya take note dekat sini. Doa ini khusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan tidak mungkin berdoa dengannya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Inilah perselisihan yang tajam. Ada orang tetap meneruskan cara begini. Ya, aku bertawasul dengan jah Nabi SAW. Yang ini perselisihan yang tajam. Ya, kalau para ulama yang berpegang teguh dengan ini, mereka hanya bertawasul dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW hidup. Sesudah kewafatan tidak berlaku lagi. Ya, dilarang. Jadi ini masuk bukan dalam bab syirik ni. Yang ini masuk dalam bertawasul, berdoa, bertawasul yang dikategorikan iaitu bid'ah. Sebab Nabi SAW tak mengajar seperti itu, berdoa dengan menyebut nama Nabi SAW sesudah kewafatan. Dan ini tidak dilakukan oleh seluruh sahabat. Tak ada yang bertawasul dengan Abu Bakar, Umar sampai saat ini. Ya. Sebab para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Demikian pula orang-orang buta lainnya tidak ada yang mendapatkan manfaat dengan doa itu setelah terjadinya peristiwa tersebut. Jadi ini khusus untuk ketika Nabi SAW hidup. Adapun yang terus berlanjutan sampai hari ini adalah kita boleh berjumpa dengan orang yang soleh, yang kita baik sangka dengan dia. Orang soleh ni bukan mesti ustaz. Ustaz belum tentu soleh, betul kan? Orang soleh ni yang kita nampak, kita yakin. Tengok penampilan dia, tutur bicara dia, perilaku dia, Masya Allah. Orang yang soleh, orang yang baik. Terjaga lisan dia, baik muamalah ni kita. Jadi dengan baik sangka tu kita datang kepada dia. Tuan, boleh tak Tuan tolong doakan untuk saya? Hajat saya begini-begini, Tuan tolong minta pada Allah. Mudah-mudahan mustajab. Tapi bukan bermakna pada ketika itu kita tak berdoa. Kita kena berdoa jugalah. Boleh faham? Sama-sama berdoa. Ya, salah satunya diperkenankan oleh Allah. Ya, sebab orang soleh, ya biasanya doa mereka mustajab. Cukup tak kata. Kalau yang ke-8, yang terakhir, iaitu bertawasul dengan keadaan diri sendiri pada Allah. Sebut diri sendiri. Ya Allah, aku ni fakir, doa, banyak dosa, ya Allah. Aku minta. Begitu. Maknanya menghina diri di hadapan Allah. Dan itu juga adalah sunnah. Ya. Wallahu a'lam. Itulah ya serba ringkas yang dapat kita jelaskan ya apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah dalam bab tawasul yang diperbolehkan. Jadi ada berapa? Ada berapa cara? 8 8. Jadi pilihlah salah satu. Ya, jangan tinggalkan. Jangan tukar dengan iaitu tawasul yang dilarang. Bahagian 24 akan datang perbahasannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.